Satu tajuk yang sangat penting kepada kita, iaitulah berkaitan dengan sifat hati. Saya nak ambil daripada satu sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sifat yang dicela oleh syarak bila mana kita ada sifat tersebut. Apakah sifat yang saya nak sebutkan pada malam ni? Itulah sifat hasad, sifat dengki dalam diri kita. Dan kerana itulah Nabi menyatakan dalam hadis bahawasanya penyakit yang disebut dengan dengki ni dia akan sentiasa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. Hormati Tuan Nadir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin muslimah, hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita dapat lagi kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah masih lagi kita merasai nikmat yang besar, itulah nikmat Islam, nikmat iman dalam diri kita yang membezakan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengekalkan kita di atas nikmat tersebut sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan Alhamdulillah pada malam ni Allah masih memilih kita dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan menzahirkan tanda kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita mengambil kesempatan kita berada di rumah Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah, berzikir, dan kita mendengar sedikit sebanyak ilmu. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan yang semakin bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni saya nak kongsikan satu tajuk yang sangat penting kepada kita, iaitulah berkaitan dengan sifat hati. Saya nak ambil daripada satu sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sifat yang dicela oleh syarak bila mana kita ada sifat tersebut.
Apakah sifat yang saya nak sebutkan pada malam ni? Itulah sifat hasad, sifat dengki dalam diri kita. Dan kerana itulah Nabi menyatakan dalam hadis bahawasanya penyakit yang disebut dengan dengki ni dia akan sentiasa ada, sentiasa menjalar dan sentiasa akan ada dalam kalangan umat. Adanya orang yang mana hati dia tersebut yang disebut dengan penyakit hasad dalam diri dia tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi katakan apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal baghdha. Nabi kata apa dia? Menjalarnya kepada kamu penyakit umat-umat terdahulu daripada kamu, iaitulah dua sifat Nabi sebut. Penyakit yang pertama itulah al-hasadu, dan keduanya wal baghdha, iaitulah hasad dan juga penyakit suka marah, sangat membenci. Benar tak? Membenci orang lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kerana apa penting kita fahami dan kita pelajari tentang hasad ini supaya kita tahu bagaimanakah dalam hati kita, adakah benar kita ni dalam keadaan bersih daripada sifat tersebut, ataupun mungkin kita tak sedar dalam keadaan kita ni ada sifat ataupun penyakit sedemikian. Dan sekiranya kita mengetahui bahawa ada dalam hati kita penyakit yang disebut hasad ini, maka bagaimanakah cara dan ubat yang kita boleh lakukan untuk memastikan penyakit yang ada dalam hati kita tersebut dapat kita cegah dan dapat kita rawat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana itulah pada malam ni kita nak bicarakan tentang sifat hasad dalam hati kita. Pertamanya disebut tentang hasad ni apa dia? Iaitulah disebutkan oleh para ulama, maksud kepada hasad ini adalah seseorang yang mana dalam hati dia suka bila orang hilang nikmat. Dia suka bila seseorang dalam diri dia tersebut, bila orang lain tersebut hilang nikmat. Tak kiralah nikmat tersebut yang bangsa dunia ataupun nikmat bangsa agama ataupun sebagainya. Dia bercita-cita agar sekalian daripada apa yang ada yang dia nampak lebih orang tersebut daripada dia, agar dihilangkan oleh Allah Ta'ala nikmat tersebut. Ataupun bahasa yang lebih mudah kita nak faham, orang yang ada sifat hasad ni ialah orang yang susah bila tengok orang senang, dan dia senang bila tengok orang susah. Begitulah keadaan orang yang hati yang ada sifat yang disebut hasad. Dia tak senang tengok orang lebih pada dia. Dia tak senang tengok ada orang yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dia miliki tersebut ada orang lebih lagi yang dapat tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana dia dalam hati tersebut merasakan sedemikian, maka dia nak agar nikmat yang ada daripada orang tersebut dihilangkan. Dia tengok orang tu, Masya Allah, kayanya dia boleh macam-macam nak beli. Jadi dia nak agar apa yang ada pada saudara dia tersebut dihilangkan. Tengok orang tu dapat anugerah dia, kita tak dapat. Contohnya sedemikian. Maka dia nak agar orang tersebut dihilangkan daripada perkara tersebut. Orang tu naik pangkat, dia pun rasa tak boleh ni. Dia nak biar dialah orang yang dapat, bukan orang lain. Begitulah keadaan orang yang sedemikian dalam hati dia. Dia nak agar apa yang ada pada orang tersebut dihilangkan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang sebegini namanya adalah hasad. Ada penyakit nama dia hasad. Dan disebutkan bahawasanya pada ketahuilah bahawa hasad itu adalah haram. Mana berdosa kita ada sifat tersebut, dan hasad itu ialah kamu suka untuk menghilangkan nikmat yang terdapat pada orang lain, atau kamu suka turunnya musibah ke atas orang lain. Ini orang panggil ada penyakit hasad. Dia suka hilang nikmat yang ada pada orang tersebut, dan dia suka orang yang mana dapat nikmat tersebut agar Allah Ta'ala turunkan musibah. Dia sukalah kalau orang tu contohnya kena musibah, rumah terbakar, habis hilang apa yang dia ada sebelum ni. Benar tak? Dia nampak orang tersebut lebih pada dia, maka dia kata bila berlaku sedemikian, terbakar rumah orang tadi, maka dia tak senang duduk dah tengok orang tadi, minta-minta lah rumah dia terbakar, minta-minta lah kena ujian pada dia hilang sekian-sekian. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia suka bila tengok orang kena musibah. Maka inilah yang disebut sebagai orang yang ada sifat hasad. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, dan orang yang mana ada dalam keadaan hatinya sedemikian, dia tak akan hidup dalam keadaan kebahagiaan.
Sekalipun tercapai apa yang dia nak, mungkin Allah Ta'ala turunkan adanya ujian kepada orang tersebut, hilang nikmat yang dia suka, hilang nikmat tersebut. Sekalipun tercapai apa yang dia nak, dia tak akan hidup dalam kebahagiaan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana dalam hati dia tersebut ada hasad, maka disebutkan apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kata-kata yang disebut oleh Nabi Zakaria, dia kata Allah Ta'ala berfirman yang membawa arti, orang yang hasad adalah musuh kepada nikmatku. Mana orang hasad ni, dia tak akan pernah rasa cukup dalam diri dia. Apa yang dia ada hari ni, dia tak pernah rasa cukup. Dan hidup dia sentiasa membandingkan apa yang dia ada dengan orang lain. Dan bila mana dia membanding tersebut, dia tak akan pernah puas hati dengan apa yang dia ada. Kerana apa dia memandang ada orang yang lebih daripada apa yang dia ada. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah disebutkan katanya apa dia? Orang yang hasad ini adalah musuh kepada nikmatku. Dia tak akan rasa syukur pada nikmat Allah. Bahkan dia tidak puas hati dengan nikmat yang Allah berikan, dan dia menolak daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah disebutkan bahasanya orang hasad ini adalah musuh kepada nikmatku, pembenci kepada ketetapanku. Mana dia adalah orang yang benci dengan takdir Allah. Allah tentukan orang tersebut dia lebih. Kekayaan diberi, Allah Ta'ala bagikan dia ada kedudukan pangkat sedemikian, Allah Ta'ala bagi lebih dia tersebut. Dari sudut agamanya sedemikian, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia alim sedemikian. Maka pada ketika tersebut, dalam keadaan dia merasakan sedemikian, dia adalah orang yang pastinya dalam keadaan membenci dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak reda dengan agihan Allah. Dia tak reda apa Allah Ta'ala agihkan kepada orang tersebut, sedemikian dia bagi orang tu lebih, dia tak sedemikian. Maksudnya apa dia? Dia tidak akan reda dengan, dia dalam keadaan hati yang tidak reda dengan apa yang telah diagihkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, begitulah yang disebutkan dalam hadis kursi tersebut. Apa dia? Orang yang hasad itu adalah musuh kepada nikmat Allah, pembenci kepada takdir Allah, dan dia tidak reda dengan apa yang telah dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya hidup dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, dan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan apa dia? 3 perkara yang seseorang itu tidak dapat berlepas diri daripadanya, iaitulah apa dia? Yang pertamanya prasangka, yang keduanya adalah ramalan, dan ketiganya adalah hasad. 3 ni tak terlepas Nabi sebut. Dia akan ada dalam diri seseorang tersebut, ada prasangka pada sama ada baik ataupun buruk. Tapi prasangka itu akan ada. Yang keduanya ramalan dia. Ramalan dia baik atau buruk. Dan juga ketiganya hasad. Dengki pada seseorang. Maka Nabi sebut apa dia dalam hadis? Nabi kata, dan aku akan menceritakan kepada kamu jalan keluar daripadanya. Mana bagaimanakah dalam keadaan ketiga-tiga yang disebut penyakit itu, perkara tersebut yang tidak terlepas daripada daripada umat ini, daripada sekalian hamba, disebutkan apa dia? Maka bagaimanakah untuk berlepas daripada ketiga-tiga tersebut? Nabi katakan apa dia? Iaitulah apabila kamu berprasangka, maka janganlah kamu meyakininya adalah benar. Bila mana kita ada sangkaan yang buruk, maka jangan sekali-kali ada kita meyakini benar apa sangkaan kita tersebut. Mana dengan cara apa dia? Kita menolak yang kita mungkin sangka buruk pada orang tersebut, kita tolak. Itu adalah perkara yang salah sama sekali. Walaupun zahirnya kita nampak mungkin sedemikian, tetapi kita nak menolak daripada prasangka yang buruk kepada orang tersebut, ialah kita menyatakan tidak benar dengan sangkaan kita tersebut. Itu di antara disebutkan bagaimana cara kita nak menghilangkan prasangka buruk, ataupun disebut dengan su'uzan, sangkaan buruk kepada manusia. Dan kemudian dia sebut, dan apabila kamu melihat tanda-tanda ramalan buruk, maka teruskanlah urusan. Mana kalau contoh kita buat sesuatu urusan, tiba-tiba datang satu perkara yang berlaku ketika mana kita buat perkara tersebut, dan kita merasakan seolah ramalan kita buruk dah kita buat. Datang tiba-tiba lalu binatang ke contohnya, kita pun pusing balik. Asal tadi nak pergi majlis ilmu, tiba-tiba kucing lalu sikit, kita pun ini tak boleh ni, mungkin ada benda-benda buruk ramalan. Sedangkan tujuannya baik, maka bila mana berpegang dengan ramalan yang buruk tersebut, maka kamu meninggalkan perkara kebaikan tersebut.
Maka caranya apa dia? Maka teruskanlah urusanmu tersebut. Jangan jangan berpegang dengan tanda-tanda ramalan buruk tersebut. Ini disebut. Dan ketiganya disebut apa dia? Iaitulah hasad tadi. Dan sekiranya timbul rasa hasad dalam diri kamu, maka bagaimanakah caranya? Maka kata Nabi SAW, janganlah kamu mengikutinya. Mana jangan ikut perasaan hati tersebut yang mana duduk dalam keadaan tak puas hati dengan apa yang telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, ingatlah apa yang disebut oleh Nabi SAW, akibat pada orang yang hasad ni besar. Kesannya pada diri kita. Hadis yang memberikan peringatan besar, kata Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Nabi sebut. Hasad ni dia memakan kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan dalam hidup ni, bila mana ada dalam hati kita sifat hasad, dia memakan kebaikan yang kita lakukan tersebut. Maksudnya makin lama makin hilang kebaikan tersebut. Dan kemanakah kebaikan tersebut yang kita lakukan tadi? Maka dia akan dipindahkan kepada orang yang kita hasad tersebut. Baik itu tak rugi kita kalau orang dengki dengan kita. Tak rugi kalau orang tak puas hati dengan apa yang kita ada. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita tak sekali-kali pun dalam hati tersebut nak orang yang dengki dengan kita tersebut sekian-sekian, tak ada pun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana hasad tersebut dia akan memakan kebajikan. Rugi kita buat ibadah, rugi kita buat kebaikan, rugi kita bagi sedekah, baca Quran dan sebagainya, amal yang kita nak bawa di hadapan Allah, tiba-tiba dalam kehidupan kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad dengan manusia. Akhirnya kebaikan dan kebajikan tersebut terhapus. Kama ta'kulun narul hataba, Nabi sebut. Seumpama apa dia? Api yang memakan daripada kayu api. Maka begitulah keadaannya, semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin sedikit, sehinggalah akhirnya kalaulah sedemikian berlarutan sifat hasad tersebut dalam diri dia tersebut, maka tidak ada nilai, tidak ada apa-apa yang dia boleh bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi inilah yang disebutkan dalam muqaddimah yang dikatakan oleh dalam kitab yang disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-arba'in fi usuluddin, karangan al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Kemudian disebutkan lagi dalam soal hasad ini, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, dan tidaklah haram untuk berlumba-lumba, dia sebut. Yang ni apa dia? Munafasah. Istilahnya adalah munafasah. Iaitulah kamu cemburu, yakni disebut dengan ghibtah dalam istilah dalam ilmu usul, ilmu tasawuf diistilahkan dengan ghibtah. Apa maksud ghibtah? Iaitulah cemburu. Cemburu. Iaitulah apa dia sebut, tidaklah haram untuk berlumba-lumba, yakni munafasah, iaitu dengan maksud kamu cemburu, yakni ghibtah terhadap nikmat yang diperolehi oleh orang lain, dan kamu berkeinginan untuk memiliki seumpamanya tanpa menghilangkan nikmat tersebut daripadanya. Jadi ini disebutkan kepada kita, kalaulah dalam keadaan kita ini ada sifat tersebut, iaitulah apa dia? Berlumba-lumba. Berlumba-lumba untuk apa dia? Untuk melaksanakan kebaikan dengan nikmat tersebut. Mana tengok orang tersebut, Masya Allah, dengan kekayaan tersebut diberikan sumbangan pelbagai cara. Pelbagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bantuan diberikan, orang nak buat masjid, dialah orang yang pertama sekali. Orang ada kesusahan, orang terbakar rumah, dialah yang pertama sekali. Serata tempat yang mana ada kesusahan yang dipandang tersebut, semuanya digunakan apa nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan dia nak, kalau boleh begitulah keadaannya, kalau boleh biarlah dia juga termasuk dalam kalangan orang yang boleh diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat sedemikian, dan dia boleh bantu seramai mungkin. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kalaulah sedemikian dalam hati dia tersebut, dia berlumba-lumba, dan dia dalam hati tersebut dia cemburu, itu nak kepada nikmat tersebut, tanpa dalam hati itu nak agar menghilangkan nikmat daripada apa yang dimiliki oleh orang lain, maka ialah perkara yang harus nak dibolehkan kepada kita. Tengok orang tersebut, Masya Allah, dia ada ilmu, dia boleh sampaikan ilmu, dan Masya Allah, tabarakallah, banyak perkara yang mana yang ada masalah dalam masyarakat, yang mana dengan asbab daripada ilmu tersebut dia boleh jelaskan dengan baik. Maka dia nak juga kalau boleh dia orang yang faham kepada ilmu tersebut, dan dia boleh bantu ramai orang boleh faham kepada Islam.
Kalaulah sedemikian yang dia nak agar dia menjadi alim sebagaimana dia nampak orang alim tersebut, maka tidak ada masalah. Itulah perkara yang harus kepada kita dalam keadaan sedemikian. Yang tidaknya, yang salahnya kalaulah kita lihat orang tersebut, Masya Allah, dia pandai, dia orang yang alim, dia orang yang ada ilmu yang tinggi. Kita tak nak ilmu tersebut yang ada pada dia tersebut ada. Biarlah kalau boleh, lepas ni dia hilang akal kalau contohnya. Biarlah dia dalam diri dia tersebut sampai satu masa dia tak ingat apa dia mengaji. Mana kalaulah sedemikian dalam diri dia tersebut nak hilang nikmat daripada orang lain, dia nak agar dia tersebut sahaja yang dapat nikmat, maka itu namanya ialah disebut dengan hasad. Tapi kalau dia berlumba juga untuk mendapatkan nikmat tersebut, maka itu dibolehkan tanpa dalam hati dia tersebut menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, itu disebutkan kepada kita tidak haram sama sekali yang disebutkan dengan ribtah, yakni cemburu untuk kita mendapat nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Dan disebutkan lagi dan diharuskan untuk suka dengan kehilangan nikmat daripada orang yang sekiranya dia memperoleh nikmat itu akan membantunya untuk melakukan kezaliman dan maksiat, kerana kamu bukan bermaksud menghilangkan nikmat, sebaliknya kamu suka dengan lenyapnya kezaliman. Ini disebut. Apa dia harus kita, kalau dalam keadaan kita melihat seseorang tersebut dia dapat nikmat, bukan lagi dia lagi baik, tetapi lagi banyak dia buat perkara-perkara yang disebut dengan kezaliman, dengan maksiat. Contoh kita lihat dengan kekayaan tersebut, macam-macam dia gunakan dengan kekayaan itu untuk menzalimi orang lain. Macam-macam dengan apa yang dia ada tersebut, dia boleh buat maksiat suka hati dia, sebab dengan kemudahan yang dia ada tersebut, apa-apa yang dia nak, ke mana dia nak pergi, apa yang dia nak beli, semua dia boleh dapat. Maka kalaulah sedemikian dengan kekayaan tersebut dia melakukan kezaliman dan maksiat, maka boleh kita nak agar nikmat yang dia ada tersebut hilang. Boleh. Nara, paman mudah kita sebut dulu masa dia, masa dia naik basikal je sebut, dia boleh lah, biasa je boleh naik, boleh datang datang masjid selalu. Bila dah ada kereta ni tak hampa bila ada kereta ni macam-macam tu. Masjid pun tak sampai, masjid pun mungkin Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kereta tu tempat lain boleh pergi, tapi masjid tak boleh pergi. Kalaulah begitu keadaannya tersebut, maksudnya apa dia? Nikmat yang dia ada tersebut bukan makin mendekatkan dia kepada Allah, tapi makin menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia berjalan kaki boleh sampai, bila Allah bagi nikmat dia lebih sikit, boleh naik motor, tiba tak datang dah masjid. Dulu dia boleh naik basikal, naik okey, boleh naik sampai masjid, tapi sekarang bila ada kereta sekian-sekian berapa, 2-3 buah kereta dah ada, masjid pun tak sampai. Maka kalaulah dengan asbab daripada dia ada tersebut nikmat sedemikian yang menyebabkan dia makin jauh, bahkan dia makin banyak melakukan kezaliman dan perkara maksiat, maka boleh untuk kita minta agar dihilangkan nikmat tersebut. Kita suka kalau nikmat dia tu hilang. Benar tak? Boleh. Kita suka hilang nikmat pada dia tersebut. Kerana apa dia sebut? Kerana bukan yang kita nak agar nikmat tu hilang sebenarnya, tetapi kita nak agar maksiat yang dilakukan dengan nikmat yang dia ada tersebut dihilangkan tersebut. Yang kita naklah hilang maksiat tadi. Bukan kita suka sangat. Mana kalau dia tinggal maksiat, maka tak ada masalah. Benar tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kalaulah dia tinggal dengan maksiat, tapi kita suka lagi agar nikmat tu hilang, itu masuk tu berdengki. Tapi kalau dia tidak, dia masih mengekalkan maksiat. Jadi bila mana keadaan sedemikian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah hilang tersebut, maka boleh menyebabkan dia tersebut, bukan apa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjauhkan daripada maksiat, maka kita dibolehkan untuk suka kalaulah kehilangan nikmat yang ada pada dia tersebut. Ini dia sebut. Dia kata, bermaksud menghilangkan nikmat, dia kata, kerana kamu bukan bermaksud menghilangkan nikmat, sebaliknya kamu suka dengan lenyapnya kezaliman tersebut. Dan buktinya, sekiranya seseorang itu meninggalkan kezaliman dan maksiat, kamu tidak suka akan hilangnya nikmat tersebut daripadanya. Ini mana kalau dia tinggal dah kezaliman dan maksiat, maka kita dah tak ada pun dalam hati tersebut rasa nak agar nikmat itu hilang daripada dia. Begitulah nilai yang kita boleh lihat. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, dan disebutkan kepada kita hasad ni, dia adalah menjadi punca kepada kita akan berlakunya keburukan ataupun perkara-perkara yang lain. Maka dia sebut punca hasad ni sama ada disebutkan apa dia? Disebabkan adanya kesombongan,
permusuhan dan kekotoran jiwa ketika mana seseorang itu kedekut dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya tanpa mempunyai tujuan yang munasab. Ini dia sebut. Mana hasad ni dia terkadang adalah daripada puncanya apa dia? Kesombongan dalam diri. Dia rasa besar diri, dia rasa diri dialah yang paling selayaknya adalah berada pada tempat sedemikian, dialah yang selayaknya dapat nikmat tersebut. Orang lain tak dapat. Nah, orang lain tak patut sama sekali. Dia duk compare, duk banding diri dia dengan orang lain. Patut dia lah dapat. Dia lebih baik pada orang tersebut. Kenapa dia dapat sekian? Dia persoalkan perkara sedemikian. Dan perkara yang berlaku ni adalah biasa dalam circle kita biasa. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang duduk sekali dengan kita, tempat kerja kita, orang duduk dekat dengan kita, orang yang selalu dekat dengan kita. Biasa itulah perkara-perkara yang akan berlaku dalam kalangan ni. Namun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namun orang yang berilmu, yang mengetahui, walaupun terkadang datangnya sifat tersebut, dia cepat-cepat rawat. Tak? Dia cepat-cepat rawat. Mungkin ada terlintas dalam hati dia sedemikian, rasa tak apa dia, rasa cemburu dengan apa yang ada orang lebih pada tersebut. Tengok orang tersebut. Anak dia lebih cerdik contohnya, dapat rizal sekian. Kita bukan kata anak tak okey juga. Okey juga, tapi lebih orang tu lagi. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tu pun kadang-kadang kita dah rasa lain dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah sedemikian orang yang belajar, dia tahu bagaimana keadaan tersebut, bagaimana dia nak merawat ketika mana dalam hati tersebut rasa sedemikian. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita nak sebutkan bahawasanya bagaimanakah rawatan ataupun bagaimanakah ubat yang kita nak rawat kepada ubat yang boleh merawat kepada sifat hasad. Maka disebutkan apa dia, kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa sesungguhnya hasad termasuk antara penyakit-penyakit besar bagi hati. Dan penyakit hati tidak dapat diubati melainkan dengan dua perkara, iaitulah penawar kepada ilmu dan amal. Itulah apa dia, mesti dengan ilmu dan juga amal dalam diri kita. Baik itu ilmu ni sangat penting, kerana bila mana kita melihat kesan dan akibat, bila mana kita memiliki daripada sifat tersebut, kita sendiri pun tidak akan merasakan dalam keadaan tidak ada apa-apa yang kita boleh hasilnya dalam keadaan kita ada sifat tersebut, bahkan kerosakan dalam kehidupan kita. Bila mana kita ada ilmu, kita mengetahui dengan apa disebut oleh hadis Nabi tersebut dan bagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, kesannya sedemikian, maka tentu dan kita akan terfikir bagaimanakah kalaulah kehidupan kita sedemikian yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan sekali-kali merasakan apa yang kita ada dalam hati tersebut. Patutnya kita kekal sedemikian. Kerana apa dia? Kerana kita berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan apa dia? Ada penerawatan yang disebut yang pertama sekali, iaitulah melalui ilmu. Maka penawarnya ialah apa dia? Seseorang itu hendaklah mengetahui bahawa sifat hasadnya itu dapat mendatangkan mudarat kepada dirinya sendiri, dan sedikit pun tidak memudaratkan orang yang dihasad, bahkan mendatangkan manfaat kepada orang yang dihasadnya. Ini disebut. Mana rawatan kita, ubat yang kita boleh guna, itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk menjadi penawar kepada penyakit tersebut, iaitulah dengan ilmu. Ilmu yang mana? Iaitulah ilmu yang mana bila kita mengetahui tentang perbahasan dan kita mengetahui bagaimana kesan kepada sifat hasad ini, kita mengetahui apa dia? Hasad ini tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun kepada kita, bahkan mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri. Dan sedikit pun tidak memberikan mudarat kepada orang kita hasad. Orang yang kita dah berdengki tersebut, dia ada nikmat sedemikian, adakah kesan dengan apa yang kita ada dalam hati tersebut? Tidak memberikan mudarat sedikit pun pada orang tersebut, melainkan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekadar itu sahaja, orang yang kita dengki tersebut, dia dapat manfaat pula daripada apa yang yang kita dengki tersebut. Yang kita dengki ni, kesannya kepada orang tersebut tak ada kesan apa pun. Dia duduk macam itulah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala takdirnya begitulah. Selagi mana Allah Ta'ala tidak mengubah takdirnya sedemikian, begitulah keadaannya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa sebab kita nak berdengki? Apa sebab kita nak berdengki dalam keadaan sedemikian? Sedangkan mudaratnya kepada kita dan manfaatnya kepada orang yang kita dengki tersebut.
Kalau ada manfaat, maka tidak ada masalah. Masalahnya mudarat yang kita dapat bila mana kita ada sifat tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itu disebutkan kepada kita. Adapun hasad itu dapat membahayakan dirinya dengan membatalkan segala kebaikannya dan mendedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah ketika mana dia tidak berpuas hati dengan ketentuan Allah dan kedekut dengan nikmat Allah yang telah Allah luaskan nikmatnya kepada hamba. Ini dia sebut. Hasad ni apa dia? Dia sebut boleh membahayakan dirinya dengan membatalkan segala kebaikan. Kebaikan yang dia buat terbatal. Benar? Dan juga boleh mendedahkan diri dia kepada kemurkaan Allah. Ketika mana apa dia? Ketika dia tidak puas hati dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada hamba-hamba. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kedekut dengan nikmat Allah yang telah Allah luaskan nikmatnya terhadap hamba-hambanya. Maka orang sedemikian ini adalah berada dalam keadaan bahaya diri dia tersebut. Dia berada dalam kemurkaan Allah dan diri dia tersebut dalam keadaan bahaya kerana boleh membatalkan sekalian daripada kebaikan yang dilakukan tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan juga ada pun bahaya terhadap dunianya ialah seseorang itu akan sentiasa berada dalam keadaan sedih dan berduka cita. Ini di antara kesan kepada dunia bagi seseorang tersebut. Bila mana ada hasad dalam diri dia akan hidup dalam keadaan duka cita. Kenapa dalam keadaan duka cita? Sebab selagi mana dia tak puas hati dengan apa yang dia nak tersebut, maka selagi itulah dia dalam keadaan duka cita. Selagi mana orang tersebut tak hilang nikmat, kekayaan yang dia ada, pangkat yang dia ada, apa yang dimiliki oleh orang tersebut, ilmu yang dia ada tersebut, selagi itulah dia berada dalam keadaan duka cita. Dan sekalipun kalaulah terjadinya dengan apa yang nak, dia akan berada dalam keadaan duka cita juga. Dia takkan sekali-kali berada dalam keadaan yang disebut kebahagiaan bila hatinya diselaputi dengan sifat ataupun penyakit-penyakit yang disebut hasad ini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana itulah yang dikehendaki oleh musuh terhadap lawannya. Sesungguhnya tujuan yang paling penting dan penuh nikmat bagi seorang musuh ialah apabila orang yang dihasadnya bersedih. Jadi dia nak bagi seseorang tersebut, orang yang ada hasad, dia nak apa dia? Orang yang dia hasad tersebut dalam keadaan bersedih. Duka cita, sedih. Tapi orang yang mana yang didengki tersebut, bila mana orang tersebut yang beriman dan beramal dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, sekalipun datanglah ujiannya, Allah menarik nikmat tersebut, dia tak pernah rasa pun dalam hati dia tersebut duka cita. Sebab dia tahu semuanya milik Allah. Tidak ada pun hak milik kita. Hari ini Allah bagikan kekayaan, Allah bagi harta sedemikian, semuanya milik Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Allah bagikan kita faham agama, semuanya daripada Allah. Tidak ada sebab kita nak mulia, tidak ada sebab kita nak rasa hebat. Sebab semua milik Allah. Dan kalau Allah menarik daripada nikmat tersebut, maka semua itu milik Allah Ta'ala. Tidak ada sebab kita nak kita ada sebab kita nak persoalkan. Dan begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalian nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau sekali pun Allah Ta'ala tarik, maka di sana semuanya ada hikmah. Dan orang yang sentiasa syukur sekalipun dia sebelumnya orang yang kaya, orang yang berilmu, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik, maka dia tidak akan sekali-kali bersedih dengan apa yang dia nak, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu orang yang hasad dalam keadaan sedemikian, dia akan duka cita. Sebab apa? Dia tak boleh nak menjadikan orang yang dihasad tersebut dalam keadaan bersedih. Sekalipun apa yang dia nak tersebut nak dia capai, iaitulah hilang daripada nikmat tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya orang yang hasad inginkan musibah kepada musuhnya, namun akhirnya dia yang mendapat musibah tersebut. Jadi akhirnya biasanya kita lihat orang yang hasad itulah dalam keadaan sedemikian, iaitulah dia dalam keadaan akan mendapat musibah daripada apa yang dilakukan tersebut. Dan orang yang kuat hasad tidak terlepas daripada kesedihan dan musibah ketika mana musuhnya atau salah seorang daripada mereka berada dalam kenikmatan. Jadi inilah keadaannya bagi seseorang dalam keadaan yang ada hasad dalam jiwa dia, dalam hati dia tersebut, dia akan berada dalam keadaan kesedihan dan kedukaan. Bila mana sedemikian, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka rugilah bagi orang yang ada sifat tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalaulah hidup kita sentiasa membandingkan kepada orang lain, dia tidak akan sekali-kali mendatangkan kepada kita rasa syukur pada nikmat yang Allah beri. Baik itu janganlah kita lebihkan pandangan kita dengan apa yang ada pada tangan manusia. Lihatlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan itulah yang paling terbaik. Terkadang yang kita kejar itu kekayaan, namun Allah takdirkan tidak sedemikian. Itulah yang paling terbaik, kerana mungkin dengan kekayaan tersebut kita boleh lupa dengan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala letakkan kita bukan pada pangkatnya tinggi. Mungkin itulah yang paling terbaik, kerana mungkin kalau kita berada pada kedudukan yang tinggi, mungkin kita lalai dan kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah setiap apa yang Allah datang tersebut, semua yang terbaik kepada kita. Itu orang yang sekalipun dia dapat yang dia nampak orang pandang dia sedikit, tapi bila dia syukur pada nikmat Allah, dia akan rasa dialah orang yang paling bahagia. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, yang paling utama ialah kita syukur nikmat Allah. Jangan sekali-kali persoalan dengan takdir Allah. Jangan sekali-kali kita dalam keadaan hatinya, dalam keadaan rasa tak puas hati dengan ketentuan Allah di antara sesama kita. Maka itulah yang akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam diri kita. Itulah yang disebut yang pertama sekali, itulah ilmu. Dan keduanya itulah antara ubat yang kita boleh lakukan untuk merawat sifat hasad, iaitulah amal. Maka disebutkan kepada kita, orang yang hasad hendaklah mengetahui tentang hukum hasad. Ia merupakan adalah perkara yang disebut haram. Dia adalah dosa. Dan juga segala yang berkaitan dengannya, sama ada dari segi perkataan dan perbuatan. Maka hendaklah menyanggahi dan melawan sifat hasad dengan memuji orang yang dihasadnya. Jadi caranya apa dia? Itulah dengan perbuatan kita. Terkadang ada dalam hati kita tersebut dengki dengan orang lain. Cara nak lawan tersebut ialah kita puji pula orang yang kita hasad tadi. Mungkin dalam hati itu ada sedemikian, tapi kita lawan daripada hati yang tersebut, yang kadang-kadang ada dalam keadaan tersebut rasa tak puas hati tadi, rasa dalam diri tersebut rasa mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cemburu dengan apa yang ada orang pada orang tersebut lebih. Orang tersebut dapat nikmat, kita kalau boleh biar nikmat tersebut pada kita, tapi dengan cara macam mana kita nak agar hilang daripada sifat hasad tersebut, kita menzahirkan rasa syukur dengan apa yang orang dapat tadi. Rasa syukur. Mungkin kita nak sedemikian, tapi caranya macam mana kita nak rawat agar tidak datang hasad tersebut. Kita pun tahniahlah. Tahniahlah anak sekian dapat anugerah sedemikian, kecemerlangan sekian. Sahabat kita dapat anugerah perkhidmatan terbaik contohnya. Ataupun sebagainya yang kita nampak. Sahabat-sahabat kita, orang dekat dengan kita sedemikian dapat nikmat, kita tak dapat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka caranya ialah kita menzahirkan kesukaan daripada apa yang kita nampak tersebut. Zahirkan tanda sedemikian, maka dia akan menghilangkan daripada sifat hasad tadi. Maka tuan-tuan yang terhormati lagi dikasihi Allah Ta'ala, itu disebut menzahirkan kegembiraan dengan nikmatnya serta tawaduk terhadapnya. Yakinlah setiap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tersebut, itulah yang terbaik. Dan yakinlah apa yang kita miliki hari ini, yang mungkin kita rasa kita yang paling sedikit, tapi hakikat manusia memandang kepada kita mungkin lebih daripada apa yang kita disangka. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itulah sentiasalah kita dalam hati tersebut syukur pada Allah, dan pasti kita tidak akan ada dalam hati kita tersebut hasad dengan manusia. Oleh yang demikian disebut orang yang dihasadnya berubah menjadi kawannya, menghilangkan sifat hasad dan membebaskan dosa, membebaskan daripada dosa dan kesakitan. Ini disebutkan kepada kita, bila mana kita melawan daripada sifat tersebut dengan kita menzahirkan kegembiraan, maka akhirnya dia akan berubah. Yang asalnya hati tersebut rasa cemburu, maka dia akan menjadikan hilang sifat hasad tersebut dan membebaskan daripada dosa dan kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terdengar azan sikit. Allahumma salli ala, kita sambung sikit lagi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam ayat Allah Ta'ala sebut idfa' billati hiya ahsanu fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, tolaklah yakni kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Bila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Ini disebut bagaimana kaedah dan cara bila mana kita ada dalam hati tersebut sifat sedemikian,
Maka untuk mengubah daripada rasa tersebut dengan adanya mungkin permusuhan dengan orang lain dengan asbab melihat orang tu lebih, maka dengan cara kita menolak kejahatan tersebut dengan cara yang lebih baik, iaitulah kita menzahirkan kesukaan daripada apa yang kita nampak daripada kelebihan yang dimiliki ataupun yang diberikan oleh Allah nikmat kepada orang tersebut. Begitulah disebutkan apa dia, adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Maka dia akan berubah daripada kita tadi nak bermusuh, jadi dia berubah menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, begitulah disebutkan bagaimana cara untuk kita nak memastikan agar kita selamat daripada sifat hasad. Dan akhir sekali disebut antara kaedah juga untuk kita bebaskan daripada dosa hasad, iaitulah yang pertama disebut, hendaklah kamu tidak menzahirkan sifat hasad tersebut melalui lidah anggota kamu dan amalan pilihan kamu. Bahkan hendaklah kamu melawan segala punca. Jadi itu di antara caranya, jangan zahirkan sifat apa yang dalam hati tersebut dengan lidah kita, anggota kita dan juga amalan kita. Mungkin dalam hati tersebut tapi kita menahan sehinggalah kita melawan daripada segala punca yang boleh datang sifat tersebut. Yang mungkin kita rasa pada ketika tersebut orang nampak lebih, tapi bila kita pandang balik, Allahu Akbar, Allah bagi banyak pada kita sedemikian. Luahnya nikmat Allah bagi. Mungkin orang tersebut Allah lebihkan sedemikian, Allah bagi kita banyak lebih perkara-perkara lain lagi. Itulah bila mana kita pandang kepada apa yang Allah berikan tersebut dan kita melawan dengan segala punca yang datang daripada sifat hasad tersebut, maka itulah yang boleh menamatkan kita daripada dosa hasad tadi. Jadi bila mana ada sifat tersebut, jangan zahirkan. Itulah kita kita jangan sekali zahirkan dengan lidah kita, anggota kita dan juga dengan perbuatan kita. Tetapi kita melawan daripada apa yang menjadi punca kepada hasad tersebut. Yang kita jadi sebab tersebutlah mungkin kita rasa besar lagi. Kita rasa kita sahaja yang boleh memiliki nikmat tersebut, padahal kita melihat sekalian daripada apa yang Allah takdir tersebut, semua yang terbaik Allah bagi tersebut dengan pilihan Allah, dan semua itulah ketentuan Allah, qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia akan merawat hati tersebut yang mungkin pada awalnya kita merasa sedemikian, maka akhirnya dia akan menjadi lembut dan kita sendiri boleh menolak daripada sifat hasad tersebut. Itulah yang pertama. Dan kedua, itu yang terakhir, dia kata hendaklah kamu benci terhadap diri sendiri sekiranya kamu suka terhadap hilangnya nikmat daripada salah seorang hamba Allah. Mana kamu kena rasa benci pada diri sekiranya kamu tersebut suka agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Jadi sekiranya rasa benci itu seiring dengan faktor agama, iaitu dengan suka kepada hilangnya nikmat yang dituntut secara tabiat, maka terhindarlah kamu daripada dosa. Jadi itulah disebut, mana kita kena rasa benci dalam diri kita sekiranya ada dalam hati kita tersebut sedemikian. Mana kalau ada dalam hati kita tersebut suka ada hilang nikmat pada orang lain, maka bencilah dengan sifat yang ada dalam hati tersebut. Dan mudah-mudahan akhirnya apa dia, kita boleh mengubah daripada sifat tersebut yang kita ada dalam hati tersebut, rasa tadi suka tadi, kita boleh berubah menjadikan suka dengan apa yang diberikan Allah kepada nikmat yang ada pada orang tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gitulah disebutkan kepada kita. Dan tanda benci itulah sekiranya kamu mampu untuk menghilangkan nikmat seseorang sedangkan kamu tidak melakukannya, bahkan kamu suka dengan dia. Ini cara dia. Tanda benci itu macam mana? Mungkin kita boleh ada usaha yang kita boleh buat hilang nikmat orang tersebut. Kita ambilkan nikmat tersebut, kita buatlah macam mana cara yang boleh menyebabkan orang tersebut jatuh. Yang kita nampak kita nak berada kedudukan tersebut, kita boleh buat macam-macam. Mungkin boleh tuduh fitnah orang tersebut sekian. Ataupun mungkin kita boleh buat macam-macam konspirasi apa-apa perkara yang boleh menyebabkan orang yang kita dengki tersebut dia boleh jatuh dan boleh berada pada kedudukan yang rendah. Namun kita tidak melakukan perkara tersebut, bahkan kita suka pula dengan apa yang dia ada dapat tersebut. Itulah yang disebutkan benci terhadap diri sendiri. Ini kita melawan daripada apa yang kita nak buat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga hati kita daripada sifat tersebut, dan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam kalangan orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, bukan orang yang sentiasa mempersoalkan dengan takdir Allah, bukan orang yang sentiasa mempersoalkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi syukurlah dengan nikmat Allah. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Dan yang kita nak dalam hidup adalah kebahagiaan, maka sentiasalah kita syukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dalam kalangan orang yang mendapat rahmat Allah, dan kita mendapat dalam kalangan orang yang mendapat yang diberikan oleh Allah Ta'ala hati yang tenang dengan asbab daripada kita sentiasa bersyukur dengan sekalian nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jaga hati kita, pastikan hati kita sentiasa berada di atas kebaikan, dan buanglah segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Tak ada orang nampak apa dalam hati kita, kita tahu. Kalau sebelum ni kita pernah berdengki, hilangkanlah daripada sifat tersebut. Kalau sebelum ni kita pernah ada tak puas hati dengan orang lain, pandanglah dan kita ubahlah daripada apa yang kita nampak tersebut dengan kita menzahirkan kesukaan kepada orang tadi. InsyaAllah Allah akan ganti dan Allah akan memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada kita dengan asbab kita tak menyukai dengan apa yang kita nampak daripada orang lain tersebut, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.